استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا علم يا فتاح يا علم يا فتاح يا علم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu pengajian mingguan. Yang mana seperti biasa kita akan sambung lagi pengajian kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Jadi insyaAllah seperti biasa kita akan sambung pada muka surat 7. Pada muka surat 7. Dan ke-8. Dan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 baris yang ke-17 daripada bawah. Baris yang ke-17 daripada bawah. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ke-8. Muka surat 7. Baris yang ke-17 daripada bawah. Dan ke-8, meninggalkan melebih akan rukun fi'li. Apa maksud meninggalkan? Yang ini tinggalkan akan menambahkan. Tinggal tambah akan rukun fi'li dengan sengaja. Dia tambah rukun fi'li. Tapi syarat tu dengan sengaja. Itu dia.
Baik. Apa maksud kata rukun fi'li? Tengok. Kata disebut dalam kitab Ibn Hajar Al-Haytami, kitab Imam Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Beliau kata, setengah daripada menambahikan rukuk itu ialah bahawa tunduk orang yang bersolat berduduk itu hingga berbetulan dahinya dengan hadapan dua lututnya. Tengok. Sekalipun untuk mendapatkan duduk tawaruk ataupun iftirash. Kerana perkara yang membatalkan solat itu tidak dimaafkan untuk menghasilkan yang sunat. Ni tengok, ni permasalah. Jadi masalah ni ditambah rukun. Depan tu ada dia punya tafriq. Maka jika ia sujud 3 kali atau rokok 2 kali. Tu kata tambah rukun tu. Tapi kata Imam Hajar dia ada penambahan. Setengah dan menambahi rukun itu bahawa tunduk orang yang bersolat berduduk itu. Akan kita duduk kan? Kita duduk sepatutnya kita duduk gini. Duduk. Bukan duduk atas kursi. Dia duduk tawaruk, duduk iftirash itu lain. Duduk tawaruk. Dia duduk iftirash, kita duduk seperti duduk antara dua sujud. Itu dipanggil duduk iftirash. Kaki kita berlapik gini. Kita semayang duduk antara sujud tu. Itu dipanggil duduk iftirash. Jadi bila kita duduk iftirash tu, betul kepala kita depan sikit. Kepala kita depan tu dia kata, berbetulan dahinya dengan hadapan dua lutut. Contoh kita ni kan, kita tengah duduk ni. Kita duduk iftirash. Ataupun duduk tawaruk, duduk ayat akhir. Lepas tu kita ke depan ni. Sengaja. Kalau memang tulang kita bongkok ke depan, tak apa. Tapi kita punya dahi tu berbetulan dengan dua kepala lutut kita duduk depan. Ni nak tunjuk pun payah ni. Tengok. Contohlah saya duduk sujud. Nak tunjuk pun tak payah. Tapi saya buat sini lah. Jadi ni memang tak nampak. Tapi saya duduk di depannya. Jadi dahi saya ni lebih daripada dua kepala lutut. Sengaja. Kalau dia memang tak larang orang tua, tak apa. Kita rasa macam ni kan. Tiba duduk sini, kita duduk sini. Itu kata Imam Ibn Hajar, dia kata rukun itu bahawa tunduk orang yang bersolat berduduk itu hingga berbetulan. Dahinya dengan hadapan dua lutut. Ni. Hadapan dua dahi. Lutut. Sekalipun untuk mendapatkan duduk tawaruk atau iftirash. Walaupun kita kata duduk iftirash macam ni. Walaupun nak duduk dapat tu. Dia kata, kerana perkara yang membatalkan solat itu tidak dimaafkan. Kita nak buat perkara sunat dengan perkara wajib, kita buat hak wajib dulu. Jangan sampai jadi batal semayang kita dengan sebab kita nak buat perkara sunat. Banyak Jangan sebab-sebab kita nak menghasilkan sunat, kemudian kita sampai boleh. Tapi itu pendapat Imam Ibn Hajar. Kalau Imam Ramli dia kata dimaafkan, tetapi dimaafkan tunduk untuk membunuhkan umpama ular. Ada kait pula. Contoh ular tu kita nak menekan gitu lah, tekan dia. Nak tekan ular, tapi kalau orang kita terpanjat beruk dah. Kena ada ular tu kan. Kalau ada ular tu, orang kita lari dulu dah. Tak semayang situ dah kan. Tapi dia kata umpama ular. Kerana demikian itu sebab ketakutan kemudaratan. Dan kemudaratan itu dimaafkan perbuatan yang banyak. Berdasarkan kaedah ad-darurah tubihul mahzurah. Jadi, kita nampak perbuatan tu banyak. Tapi dengan sebab kita nak mengelakkan kemudaratan daripada contoh binatang ular, kata dia lah. Tak kira lah rimau ke apa, ada benda duri ke apa ke. Yang boleh mendarat pada kita tu. Kemudian
Kemudian dengan sebab tu kita jadi bergerak pergerakan terbanyak. Kalau ada kemudaratan tak apa. Kaedah kita ad-darurah tubihul mahzurah. Darurah itu mengharuskan akan perkara yang ditegah. Apa-apa perkara yang ditegah, maka itu diharuskan. Apa-apa perkara yang darurah, maka diharuskan perkara yang ditegah. Contoh apa? Contoh kita duduk ni contoh yang lain contoh lain. Kita duduk dalam hutan. Tak ada makanan apa pun. Binatang satu pun tak ada, melainkan yang ada tu khinzir. Contoh. Tak dapat tidak, kita kena makan juga untuk kita untuk bagi kita ada tenaga, boleh kita berjalan. Bukan sampai kenyang. Untuk boleh kita hidup. Maka kita makan tu sekadar mana yang untuk kita hidup. Jadi darurah itu mengharuskan perkara yang ditegah. Habis itu. Habis. Kemudian. Ya, khinzir babi lah. Tengok dia contoh, dia tengok dalam kitab. Maka jika ia sujud, ia seorang 3 kali. Orang sujud 2 kali je. Kalau sengaja. Atau rokok 2 kali. Seperti ia seorang sujud di atas umpama sesuatu yang tajam. Tengok. Dia sujud dekat atas tempat tajam. Kita sujud Tengok ada batu ke, kadang-kadang bukan benda tajam je. Batu kerah ke. Jenis batu kerah kecil-kecil yang tajam tu. Seperti ia sujud di atas umpama sesuatu yang tajam. Maka diangkatkan dahinya. Maka kembali sujud pula. Nescaya menambahi sujud jikalau sedikit diangkatkan kepalanya sekalipun. Tengok. Maka sujud pula. Dia gini. Dia kalau ada benda tajam, kita jangan angkat. Angkat terus. Jangan angkat kepala. Kita alihkan dia elok. Tak apa tu. Jangan angkat kepala sedikit. Jangan angkat kepala kita tengah sujud tu, angkat macam tu. Dia kata tengok. Tengok dia kata. Seperti ia seorang sujud di atas umpama sesuatu yang tajam. Satu yang tajam. Maka diangkatkan dahinya. Dia angkat dahi. Maka kembali sujud pula. Sujud pula dah. Nescaya menambahi akan sujud itu. Menambah itu jikalau sedikit diangkatnya kepalanya sekalipun. Maka dinamakan menambahi rukun fi'li. Maka batal sembahyangnya dengan menambahkan rukun fi'li. Dia kalau kita kata kita angkat dahi tu kan maklum. Dia kalau kita tahu ada benda tajam, kita alihkan je. Angkat sikit, alihkan je. Contoh batu lah. Kalau angkat dahi tu, angkat betul-betul dahi, angkat gitu, tu batal. Lepas tu dia kata ada, sebab tu dia kata umpama yang tajam. Sebab tu kita alihkan sedikit je. Jangan sampai angkat dahi itu. Tak apa kita angkat je ni, kita ataupun kita kepala kita je ni, kita naik atas sikit. Boleh juga. Terkejut lain. Terkejut lain. Itu dia secara spontan. Itu maklum. Dia panggil ittirari. Bukan pilihan kita. Dia panggil ittirari. Secara terkejut tu lain.
Kalau terkejut tak ada masalah apa. Ni bukan masalah terkejut. Ni masalah kita memang mengangkat. Kita dah angkat sengaja angkat tu. Terkejut bukan sengaja. Terkejut tak panggil sengaja. Terkejut ni benda itirari. Dalam ilmu tauhid dia panggil itirari. Dalam ilmu tauhid ada ikhtiari dengan itirari. Itirari ni benda yang contoh kita letak air panas. Pop tangan tadi tu. Dia panggil apa dalam belajar sains? Tingkatan 5 tu ada sains tu. Refleksi ke apa? Kalau bahasa Arab panggil itirari. Benda panas. Kita pegang puk. Tangan kita terangkat. Bukan kita nak angkat tangan kita. Aku nak angkat tangan. Tak. Dia sepintas lalu. Puk. Panas. Yang betul tajam tadi lah. Reflect lah. Maksudnya tak ingat dalam sains. Refleksi betul. Ingat lagi refleksi. Bahasa Arab panggil itirari. Kalau batu yang tajam tadi tu, kalau batu tajam tu semua tak apa. Kalau batu tu dia tajam tapi kita niat memang nak angkat dahi. Jangan dia kalau kita terangkat lain. Dia beza angkat dengan terangkat lain. Spontan. Ya betul. Spontan. Sebab tu dia sini memang nak cerita kata sengaja. Nampak dia sebut tadi yang mula Haji Kamal Zaman. Melebihkan dengan sengaja. Kita gerak sikit boleh kan? Tapi tempat sujud dah tukar. Gerak sikit macam mana? Kalau kita kalihkan, kalau kita tak angkat kita punya tu tak apalah. Gerak tu tak apalah. Jangan lebih dari 3 pergerakan, tak apalah. Maksudnya kita angkat tu macam mana? Angkat ke mana? Tengok. Haji Ukhti kena tanya. Involuntary action, Ustaz. Ayat bombastik tu. Bahasa Arab panggil itirari. Itirari. Contoh kelapa. Dia jatuh. Buk. Ini panggil itirari. Baik. Dan demikian lagi. Apa demikian lagi? Tulis. Yang ni wajib meninggalkan. Yang ni wajib meninggalkan rukun fi'li tadi. Melebihkan rukun fi'li tadi. Dan demikian lagi ini wajib seperti wajib meninggalkan melebihkan rukun fi'li tadi. Demikian lagi tu pula wajib meninggalkan perbuatan yang bukan ini seumpama. Tulis itu. Wajib meninggalkan perbuatan yang bukan ini. Wajib meninggalkan akan perbuatan seumpama seumpama perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang. Tak apa. Tapi melihat ke tepi tu, kita melihat tepi tu, tak apa, tak ada masalah apa, jangan angkat. Jangan angkat. Tu tak apa, ajar kuti tak apa. Tengok dia kata, demikian lagi wajib meninggalkan akan perbuatan. Perbuatan mana? Yang bukan ini. Perbuatan yang seumpama perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang. Tapi bukan jenis sembahyang perbuatan tu. Tengok. Dia bukan perbuatan jenis sembahyang. Contoh macam mana? Seperti memukul 3 kali pukul. Ni memukul 3 kali pukul ni ya. Berturut-turut tu. Muka 3 kali pukul tu berturut-turut. Ni tadi Haji Karam Zaman tanya tadi Masalah kata jikalau sedikit dia angkatkan kepalanya sekalipun kan.
Itu difahamkan daripada royah tadi tu. Masalah diangkatkan dahinya dengan ikhtiarnya. Nampak tak? Dengan pilihan. Adapun dengan ketiadaan pilihan seperti sujud di atas duri dan sebagainya, lalu terangkat. Dengan ketiadaan ikhtiar. Ini jawapan Haji Kamal Zaman dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Maka solatnya itu tidak batal. Bahkan wajib diulangikan sujud itu. Gitu Haji Kamal Zaman. Dia dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Saya ulang balik Haji Kamal Zaman. Ni. Ni ada dalam ni syarah dia. Saya ulang balik. Masalah diangkatkan dahinya dengan ikhtiar, dengan pilihan. Masalah tadi yang kita kata apa? Yang dalam kitab tadi dia kata apa? Haji Kamal Zaman. Dia kata umpama suatu yang tajam maka diangkatkan dahinya. Tak apa Tuan, ni bukan tak apa saya faham. Tapi nak sebut dalam kitab. Dalam kitab tu Fatul Muhtaj. Nanti orang tanya betul ke ustaz cakap ni? Ada sebut dalam kitab tengok. Masalah tadi Haji Kamal Zaman, ni ada jawapannya. Ni jelas jawapan Haji Kamal Zaman dalam kitab tu Fatul Muhtaj. Karangan Imam Ibn Hajar. Dia kata dia kata seperti sujud di atas umpama suatu yang tajam, maka diangkatkan dahinya. Maka sujud pula. Maka kena ada sujud pula. Itu dikatakan menambahkan sujud. Jikalau sedikit diangkat kepalanya sekalipun. Ini masalah Haji Kamal Zaman. Dia kata diangkatkan dahi itu dengan ikhtiar. Yang dikatakan batal itu dengan ikhtiar, dengan pilihan kita. Atau ada pun dengan bukan ikhtiar, seperti sujud di atas duri. Ni Haji Kamal Zaman. Nampak disebut dalam kitab. Seperti sujud di atas duri dan sebagainya. Tak kira lah benda tajam ke. Lalu terangkat. Nak disebut. Lalu terangkat dengan ketiadaan ikhtiar. Terangkat. Maka solatnya itu tiada batal. Solat tak batal. Habis tu bahkan wajib diulangikan sujud itu. Ni jawapannya. Ni lah Haji Kamal Zaman. Benda tajam. Kita sujud. Pop Allah. Terangkat sendiri. Kita pun duduk dalam sujud. Kita pun terduduk. Dia kata wajib kita ulang balik sujud kita tadi. Sujud tadi tu tak kira. Sebab ada benda tajam. Nampak lagi. Wajib. Allah Akbar. Ini disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ni Ibn Hajar ni dipanggil, dia katakan ashab Syafi'i kita. Dia kalau orang mengaji mazhab, kalau kita mengaji fiqh, tuan-tuan, kalau kita belajar fiqh kena tahu. Kalau sebut Imam Syekh Ramli, Imam Ibn Hajar, itu dipanggil ulama mutaakhirin. Tu yang kita boleh pegang, muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Apabila pendapat itu terbit daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ramli, maka itu dalam mazhab Syafi'i kita dikatakan pendapat yang muktamad. Kena ingat ni. Nama tu kena tulis. Esok-esok kalau orang tanya, kalau kita tengok ada pendapat fiqh, kata Imam Ibn Hajar. Mindset kita apa? Ini pendapat mazhab Syafi'i kita yang muktamad. Tu kena pegang tu. Esok-esok orang tanya esok ni. Orang tak tanya kita, tapi esok ulang sujud tu wajib. Ya betul, Hajar Salasiah, betul. Kena ingat Haji Kamal Zaman esok kalau orang tanya bab fiqh. Bab fiqh ni mazhab Syafi'i kita dah ambil pendapat mana tak tahu memang jangan cakap kita ni dalam ikut mazhab Syafi'i lah. Memang ikut mazhab Syafi'i. Pendapat muktamad kalau kita nak pegang tu siapa dia? Iaitu Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar bukan Al-Asqalani tu, bukan. Itu Fathul Bari. Bila sebut Imam Ibn Hajar dalam mazhab Syafi'i, Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Saya dah cerita dulu dah dekat dalam pada permasalahan muafiq masbuk. Bila sebut ada perselisihan di antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Ramli, maka boleh kita ambil dengan salah satu daripada keduanya. Boleh.
Aduh. Ni dah belajar dah ni Haji Khairul. Baru ni. Dah belajar dah. Masalah yang ketujuh. Meninggalkan berkata-kata dengan sengaja. Yang bukan Quran dan zikir atau maklumnya apa? Kalau dua huruf yang memberi faham, itu makna apa? Kalau huruf memberi faham apa? Makna apa? Batal ke tak? Batal. Kalau satu huruf memberi faham, tak batal lagi. Aduh ni bahasa apa? Bahasa Arab ke bahasa Melayu? Nampak tak? Sebab tu dia kata, aduh ni memberi perkataan yang memberi faham ke tak? Itu wajib. Bagaimana kalau angkat dahi nak betulkan tudung atau apa-apa yang boleh menutup dahi? Itu wajib. Sebab kita kena betulkan. Banyak kan orang perempuan banyak. Kerana dia tersilap. Kerana dia sujud dekat atas tudung dia tu. Tu tak boleh tu. Batas tu tak sah semayang. Dia nak sah semayang tu, jangan kita ada pakaian kita yang kita pakai tu, jangan kita sujud ke atas dia. Seperti tudung. Atau serban. Serban ni kalau panjang ni kan. Serban saya ni. Tiba-tiba saya sujud, kena ke atas serban saya. Tak sah tu. Kena ingat lagi Habis. Itu kita dah belajar masalah yang ketujuh hari tu. Haji Khairul. Mungkin Haji Khairul tak ada ke itu kan. Baik. Dia kita maklum kata dua huruf yang memberi faham. Aduh tu apa huruf? Kata sengaja atau tak sengaja batal solat. Dah tak batal. Lepas tu kita kena tahu Haji Khairul Zaman dalam mazhab Syafi'i kita kena ingat. Kalau perkara membaiki tudung. Dia membaiki tudung kerana apa? Kalau membaiki tudung semata-mata bukan kerana ada perkara yang wajib, macam tadi tu perkara yang wajib. Kalau kita tak baiki tudung tadi tu dengan sebab kita berlapik dengan tudung, wajib kena angkat tu sebab benda wajib. Wajib kita ulangkan balik. Adapun pegangan tudung, ibaratnya orang lelaki, orang perempuan ada juga. Ada jenis orang yang tabiat gini kan. Nak betulkan sikit. Hukum dia makruh. Betul. Tepat sekali. Hukum dia makruh. Sebab pergerakan tu membaiki tudung dikatakan sia-sia. Bila sia-sia dia katakan makruh. Bila sebut kata makruh tak dapat apa? Tak dapat pahala. Baik, kena ingat ajar rayu. Dalam mazhab Syafi'i kita bila orang tanya esok Imam Ibn Hajar, Imam Romli siapa dia, jangan cakap tak tahu. Jangan cakap tak tahu ajar rayu. Ngaji kitab fiqh tu kitab apa Syekh Daud? Fiqh ni kita nak ikut siapa dia Syafi'i, memang Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ni ramai ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Kita nak pegang hak mana muktamad? Kalau orang tanya esok. Nak tahu kita orang mengaji. Ajar raya betul orang kata, dalam muktamad dalam mazhab Syafi'i, kita pegang dua pendapat ni memang muktamad. Kalau perkataan daripada dia, kita boleh pegang. Macam tadi saya sebut tadi, apa Haji Khairul Zaman tanya tadi. Itu maklum, bila terangkat tu, maksudnya tak batal. Sebab dipanggil muktamad, itu dipanggil dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Tertutup dengan telekung. Maksudnya, keluar je ni lah. Tertutup dengan ni. Telekung tu tutup dekat tangan. Ke macam mana? Ke waktu kita sujud? Waktu kita, waktu sujud tertutup dengan telekung. Tu dia, sebab tu kita kata telekung tu dari mana? Daripada ibaratnya, serban saya panjang. Dia kata, kita dah belajar sebelum ni. Kita dah belajar. Perkara apa yang kita pakai, pakaian kita, kemudian menutupi di atas waktu kita sujud ke. Contoh, ni, ibaratnya, ni, dahi. Jadi, dahi tu, kita duk pakai. Kita duduk sujud dekat, saya punya ni, serban saya. Kalau perempuan, ibaratnya, tudung dia. Adapun kalau sejadah, kita sujud atas tu tak apa.
Kalau telekong ni macam mana? Maksudnya dia tutup macam mana? Kalau memang dah jenis tutup tak apa, duduk dalam. Kan telekong kan besar, luas. Lepas tu kita sujud kan. Hajar Rahayu, kita sujud. Maksudnya telekong tu berlipat ke macam mana? Kalau dia tutup macam tu tak apa, tak ada masalah apa. Semua maklum dah dia tutup gitu. Ke dia berlapik ke macam mana? Dia jangan kita, ibaratnya kita macam contoh ni. Baju jubah saya besar. Tiba jubah saya melihat ke depan, saya sujud dekat jubah saya. Tu benda yang kita pakai. Benda yang kita pakai tu kita sujud tak boleh tu. Kena tanya Hajar Raya tu berlapik kan macam mana? Kalau tutup tu memang confirm lah perempuan tutup. Memang tak, itu tak batal. Maksud berlapik, mana double lah. Berlapik gitu. Dia kan memang dah bawah dah. Kalau bawah tu, kalau berlapik macam 2 kali lapik tu, dekat telekong kita bawah tu, tu dia tak boleh tu, batal tu. Berlapik antara tapak tangan dan sejadah. Kalau telekong kita tu macam mana? Dia mana tutup? Kalau menutup tak apa, menutup. Dia tutup tak apa. Kalau berlapik maksudnya dia terlipat. Dia kaedah kita senang. Ni gini. Kaedah kita, benda yang kita pakai yang kita tu, dia maklum. Adakah tangan kita ni, sujud ni, dia dahi lain tau. Dahi tak ada masalah. Dahi tu maklum. Kalau dahi, kalau berlapik dengan telekong, tu tak boleh. Sebab benda wajib. Sebab dahi ni, salah satu benda wajib kita sujud. Tu masalah dia. Tu tak ada masalah apa tu. Tak ada apa. Dia sebab kita memang dia perempuan yang kena sujud atas telekong dah. Dia memang dalam tu dah. Dia memang asal bersujud atas telekong kan. Tu tak apa. Apa atas jadah. Itu semua nak buat gitu. Tu tak apa. Ni masalah kalau dahi tu tak boleh. Dahi tu tak boleh tak apa, tengok. Tengok kitab. Tu depan tu ada lagi tu. Depan tu ada lagi tu bahas tu, tengok. Jadi masalah tadi tu habis Masalah kata kalau Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan Imam Ramli itu pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Ini dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Haji Haji Kamal Zaman. Ya. Kalau Haji Kamal Zaman, kalau esok orang tanya tu apa masalah ni, ni sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj ada 10 jilid. Ji banyak ni. Tak ada orang nak baca kitab tu. Dekat Malaysia ni tak ada lagi orang baca kitab Tuhfatul Muhtaj, tak ada lagi. Pondok Tani ada. Tok Guru besar. Tok Guru saya baca kitab tu, Allah, tak payah. 10 jilid. Imam Ibn Hajar, Tuhfatul Muhtaj. Saya ada kitab tu, saya ngaji 3 jilid dah. Saya ada ikut pengajian online. Seminggu sekali. Allah tu kitab tu. Kalau khatam tu, memang seronok kitab tu. Tapi kitab Arab dia punya bahasa nahu dia tu, cakapan dia tinggi. Memang payah kitab Imam Ibn Hajar ni payah. Tapi memadai. Kalau habis kitab tu memang orang kata ibarat jadi mufti lah. Mufti, betul-betul mufti lah. Tapi tak ada orang ngaji kitab tu, payah kitab tu Kebanyakan kalau di Azhar pun jarang lah yang syekh-syekh nak baca kitab tu. Tuhfatul Muhtaj 10 jilid. Saya ada kitab tu, saya dah mengaji. Kat pondok dulu dah ngaji 2 jilid. Kemudian bila balik tu, tiba-tiba Tok Guru tu ada buat live untuk seminggu sekali. Tapi live tu pun untuk orang pondok je. Tok Guru saja ikut. Kalau bahasa Arab kita nahu tu tak kuat. Kalau level, bukan all level lah, tak boleh nak ikut kitab tu, payah. Sebab saya minat tu, betul saya boleh ikut tu. Kalau kita tak salah, saya tak ada nahu, saya tak boleh ikut tu. Payah kitab tu. Jaranglah orang nak ikut tu, jarang sebab perbahasan dia tinggi. Biasanya Tok Guru lah ikut. Sahabat saya baru ni yang Ustaz Najib tu, dia bakal jadi doktor lah tahun ni.
Dia cuba ikut, dia kata dia tak faham. Sebab tak faham? Sebab dia kata Nahu dia level tinggi. Kalau kita bila level tak tinggi, kita takkan faham benda bawah. Itu kata karangan Imam Ibn Hajar. Nak baca sendiri tak faham kalau orang tak biasa ngaji. Ajar kat mana sebenarnya payah. Kitab tu ada 10 jilid. Itu muktamad dalam mazhab Syafi'i. Payah kitab tu. Kalau bahid dia tu, Allah, kalau haid tu panjang pembahasannya. Hampir bahid tu dekat 60 muka surat. Bahid saja. Tak apalah, tumpahnya lah kan. Tu mutai kitab Arab je, payah. Payah. Kalau saya dapat khatam pun tak tahu lah lama. Ya betul. Ajar ya betul. Habis. Tengok kitab lagi. Tengok. Maka tengok dia kata. Maka dinamakan menambahi rukun fi'li. Itu dikatakan tambah rukun fi'li. Maka batal sembahyangnya dengan dia. Batal sembahyang dia. Kalau kita kata sengaja, tu batal. Batal ni apa pula dah ni? Masalah masalah yang duduk atas kaki atau di bawah kaki yang terkena hajikan ustaz. Ni masalah. Ni kita dah bahas dah dulu baru ni Haji Khairul. Baru bahas minggu lepas. Haji Khairul tak ada ke apa? Tali yang ada najis berhubung dengan kita. Kalau tali itu, wire itu duduk di atas kaki, itu tak sah. Tapi kalau tali itu duduk di bawah kaki kita, itu sah. Tapi najis dua tak? Najis tu kering ke basah? Kok tu pula dah. Kalau najis kering, kita maklum. Kalau duduk bawah kaki kita tak apa. Dia tak panggil menanggung. Haji Khairul. Yang dia kata menanggung tu, tali tu duduk atas kaki kita. Itu menanggung. Bila menanggung, itu batal. Bukan kita duduk tanggung najis, kita duduk tanggung tali. Tapi tali tu yang berhubung dengan najis. Kalau duduk di bawah kaki, tak batal. Kalau duduk di atas kaki tu yang batal. Seolah-olah kata kita menanggung najis. Itu pada masalah apa tu? Masalah yang ke-6. Haji Khairul. Haji Khairul duk tanya benda-benda lepas dah ni. Duk tanya benda lepas dah ni. Tak telah balik ni. Kita kena tengok balik Apa yang saya bagi dobit tu Haji Khairul, tengok balik. Kena dengar balik. Itu saya dah bagi contoh dah itu. Perkara yang berhubung dengan najis. Itu saya dah bagi tahu dah Haji Khairul. Tengok dalam kitab. Masalah syarat yang ke-6. Tengok balik. Saya dah urai panjang tu Baik, habis. Tengok ke depan. Dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang perbuatan seumpama perbuatan yang bukan daripada jenis semayang. Ya, samalah dia tangan ni maksudnya najis lagu mana? Samalah je. Macam tadi, kaki tadi tu. Sebab kita maklum wire tu memang mesti datang bawah dulu. Sampai tu wire tu kita menanggung tak? Wire pun begitu juga. Mari tengok. Tapi biasa kalau dia tak berhubung dengan kaki tu, kalau berhubung tangan tu, kalau dia tak tahu tak apa, kalau tahu tu masalah tu. Tak sah. Semayang kita tu sebab kita menanggung najis. Tapi kalau duduk bawah tak apa. Tapi syaratlah tengok najis tu basah ke kering. Itu masalah permasalahan najis lah. Baik, tengok. Dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan, yakni seumpama perbuatan yang bukan daripada jenis semayang. Seperti memukul 3 kali pukul. Macam mana 3 kali pukul? Tengok ni. 3 kali pukul macam mana? Ni tangan kita. Nak tahu 3 kali macam mana? 1, 2 ke? Ataupun ni 1. Nak kira macam mana nak katakan 3 kali? Ni banyak orang salah faham ni.
Macam mana yang dikatakan 3 kali pukul? Maksud 3 kali pukul, 3 kali bergerak-gerak berturut-turut tu lagu mana? Ni ada dobitan dia. Dia kata bukan daripada jenis semayang ni apa dia? Kata ulama, ditinggalkan perbuatan yang bukan dari jenis solat jika melakukan perbuatan itu banyak seperti memukul 3 kali atau melangkah 3 kali berturut-turut atau satu langkah yang keji, maka batal semayangnya. Ni tengok. Tepuk dan angkat kita kira sekali. Tengok. Dia ada dobitan dia. Dipukul dengan tangan dikira hulur pergi. Hulur pergi macam mana? Satu. Hulur pergi. Dan tarik balik. Hulur pergi. Satu. Tarik balik. Itu dengan satu kali saja. Dikira sekali. Jangan zaman. Dalam kitab Jawi disebut tulis tu. Dobit. Kalau kitab Jawi lah. Ni kitab Jawi. Ini yang kitab saya mengaji Tok Guru dia kata ni. Kalau bahasa-bahasa petani kata, dipukul dengan tangan, iaitu, tulis. Sekali kan boleh buat ayat sendiri. Tu nanti jap. Nanti jap. Saya nak bagi ni dobitan dulu. Nanti jap. Iaitu dipukul dengan tangan. Dipukul dengan tangan, dikira hulur pergi dan tarik balik. Dikira hulur pergi dan tarik balik dengan satu kali sahaja. Itu disebut dalam kitab Kashifatus Saja. Haji Kamil Zaman. Itu yang disebut dalam kitab Kashifatus Saja, syarah bagi Safinatun Najah. Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tulis itu. Dobitan yang kata satu tu macam ni. Ni. Tu kira satu. Bukan ni satu, ni dua. Tak. Jangan tersilap. Banyak orang silap. Orang banyak orang silap gini. Contoh kita garu gatalan. Ni. Lepas tu kita letak balik. Tu kira satu. Bukan ni kira satu. Letak balik dua. Tak bukan gitu. Ni kira kita garu. Garu tak apa. Tangan kita kecil. Anggota kecil. Kita belajar mana ni? Kita garu. Lama pun tak apa. Jangan macam ni. Tak boleh tu. Dia gerak. Sebab dia gerak ni sekali dah. Nampak tak? Dia pergi dah. Lepas tu dia gerak. Satu. Lepas tu tarik balik. Tu jadi masalah. Dia anggota jari tak apa. Anggota kecil. Tengok kita garu. Garu. Bagi puas hati sikit. Tapi kalau sengaja tu makruh lah. Lepas tu kita letak balik. Tu kira satu. Ada setengah orang faham gini pula. Ada setengah faham gini. Ajar rayu. Ada setengah faham gini. Dalam keseluruhan sembahyang dia kata 3 kali. Jangan lebih 3 kali. Contoh gini. Saya angkat saya. Satu. Ni. Satu. Lepas tu saya gatal kat sini. Dua. Lepas tu gatal lagi. 3. Lepas tu saya buat lagi, kata lagi 4. Dia kata tu batas sembahyang. Tak. Jangan salah faham tu. Ada setengah orang faham gitu. Dia kata dalam keseluruhan sembahyang tu jangan lebih dari 3 kali bergerak. Dulu pun saya faham gitu juga pada budak kecil tu. Kalau tu jenuh lah. Kawan-kawan tu gatal habis. Teruk gatal sangat. Tak boleh nak garu lah. Lebih 3 kali. 3 kali tu jangan lebih 3 kali berturut-turut. Tu maksud dia. Kalau muslimat ingin tegur imam, silap baca. Pukul tangan tak apa. Sini contoh lah. Bukan saya semain atas ni tapi nak tunjuk macam ni. Ni tak apa. Sebab kita ni tu tak apa. Tu tak batas semayang. Macam ni lah. Tu tak boleh tu. Nak banyak kali. Banyak kali tu. Nak marah orang apa. Macam ni. Tu tak boleh tak boleh. Tapi itulah imam pun kena tahu jugalah. Apa dia lah makmum aku yang bini aku ni dok tegur aku ni.
Duk bunyi pek, 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 pek. Duk bunyi orang tampar. Padahal kawan tu nak tegur. Imam pun dia tak tahu. Apa dia bunyi tepuk tangan belakang ni? Hajar raya. Apa Kita semayang kat suami kita belakang. Tengok suami tertinggal. Ikutlah tinggal rakaat. Kita dah belajar sebelum ni kan. 3 kali berturut-turut. Contoh 3 kali gini. Macam tadi kan. Okay, 1, 2. Okay, contoh kita garu. Ni. Ni pergerakan besar ni. Kalau ni tak apa. Sekolah gitulah. Ni. Apa tu? Ajar Mama Mala. Ni. Contoh gini kan. Kita gatal sangat. Kalau tangan ni tak apa. 1. Kita garu. Dah masuk 2 tu. 3. Lepas tu buat lagi. Lebih 3 kali. Ni kan gini. Kita pergi sini. Tak kira 1 lagi. Kalau kita pergi patah balik 1. Tapi yang bertutup je nah. Tu kira. Pergi sekali 1. Ni 2. 3. Nampak? Ni apa pula dah soalan? Ni. Sekejap. Kalau gatal sangat. Gatal sangat macam ni lah. Okey. Ni gatal ni kat sini kan? Okey. Tapi kalau gatal sangat, tangan kecil tak apa ni. Anggota kecil tak apa. Macam ni. Tak apa. Garu gatal sangat. Ni tak apa. Jangan garu macam ni. Wah, tu banyak kali tu. Ustaz Imam salah baca ayat Fatihah. Makmum. Tu Fatihah tu maklum. Wajib kena tegur. Kita makmum dah tepuk 2 kali bagi sign. Tapi dia tak faham apa yang salah. Patutkah kita bacakan ayat yang salah tu? Dia kena ingat. Kalau laki sama laki tak apalah. Kalau perempuan ni kena tengok tempat. Kalau itu kawan keluarga kita yang memang mahram kita tu, tapi dia kena tepuk dululah. Bagi syarat dulu. Niat zikir. Tapi kena bagi niat zikir dulu. Sebab tapi benda Fatihah, Fatihah dia kena betul kan? Benda wajib. Benda wajib. Kalau ada pun benda surah biasa, tak wajib tegur. Surah biasa kalau baca salah tak apa. Dari segi dia lah. Yang salah tu dia makruh lah. Kita tak ada makruh apa. Jadi kalau dia Fatihah dia salah. Contoh kalau kita terang-terang dia kata salah. Ataupun dia tinggal satu ayat. Tapi itulah nak jadi lantik jadi imam ni bukan senang. Bukan kita senang-senang suruh anak kita jadi imam. Dia pun kena tahu hukum juga. Sebab tu anak kita ni kena lepaskan fardu ain. Mama malah. Sesibuk mana pun dalam pekerjaan kita dalam dunia, kena belajar ilmu fardu ain. Tak lepas. Allah Ta'ala tak ambil kecuaian kita ni dengan sebab kita kata aku kerja sibuk, aku tak boleh belajar. Itu dianggap berdosa disebut dalam kitab. Dan disebut dalam kitab Hasyam Matori. Dalam syarah bagi Sitin Masalah, disebut dia katakan berdosa juga orang tu. Kerana kecuaian dia. Meninggalkan fardu ain. Kita nak jadi imam, kita kena tahu benda tu. Ini masalah lah tempat kita. Baik, habis itu. Tengok kitab. Banyak sangat tanya ni. Baik, nanti boleh PM saya lah. Tanya. Tengok. Tu masuk kata, dobitan tadi tu 3 kali pukul. Yang ni dipukul dengan tangan dikira hulur pergi dan tarik balik. Hulur pergi, tarik balik tu kira 1. Itu sebut dalam kitab Haji Kamal Zaman. Kitab Kashifatus Saja, syarah bagi Safinatun Najah. Mesti dengar Safinatun Najah kan? Masyhur kitab tu kan, pekah tu kan? Kitab nipis. Tapi kitab tu tak ada sebut. Dia sebut dalam syarah Arab. Kitab Kashifatus Saja, syarah bagi Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Indonesi. Haji Kamal Zaman. Kalau orang tisok tanya, kalau kira gerak tu kira 1 macam mana? Ni, tu 1. Bukan ni, lepas tu ni. Tu bukan 1. Dia kira pergi balik. Hulur pergi, patah balik. Tu kira 1. Kalau esok orang tanya, kitab apa? Bagi tu ada kitab Kashifatus Saja. Syarah bagi Safinatun Najah. Tu dia baik.
Ni kitab tu dia payah sikit. Kitab Syekh Nawawi Bantani ni. Tauhid dia, kitab Fathul Majid pun payah, rumit. Orang Melayu kita sekarang. Orang Indonesia. Tapi, dia penulisan dia macam orang Arab dah. Sebiji macam orang Arab ulama' dulu. Bukan orang Arab sekarang. Ulama' dulu. Dia karang tu sebiji dengan balaghah dia macam-macam. Tapi saya cukup teruja dengan ulama' Jawi kita yang mengarang kitab bahasa Arab ni. Hebat. Allah Akbar. Saya suka baca kitab Syekh Nawawi Bantani tu. Kitab Fiqh dia Kasyif betul saja. Itu pun detail juga dia bahas. Habis. Tengok. Mana contohnya? Seperti memukul 3 kali pukul atau melangkah 3 kali. Macam mana langkah 3 kali? Sama juga tadi. Macam ni Okey, melangkah 3 kali macam ni. Ni. Kita pergi nampak ajukan zaman tengok Ni kaki saya lah ni. Ni kaki saya dua ni. Saya satu. Ni tak ke satu ni. Pak, ni ke satu ni. Kita pergi. Kaki kanan, kaki kiri ikut. Pak. Tu ke satu. Jangan melompat Jangan melompat. Pak itu jangan melompat itu. Tu benda yang dikeji. Walaupun sekali lompat. Tak boleh itu. Ada dalam kitab tu sebut ni. Nanti ada sebut. Disebut dalam kitab ni. Atau satu langkah yang keji seperti melompat. Depan tu ada. Ni. Ni satu. Ni baru satu gerak. Tak apa, tak masalah. Yang tak boleh 3 betul-betul macam mana? Macam ni. Contoh Satu. Pop, 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 pop. Jangan melompat. Nak pindah-pindah ni lompat senang sikit aku. Sekali je. Pop dia lompat. Kata lompat tu lompat jauh tu. Kawan tu memang ada title lompat jauh dulu. Waktu budak-budak dulu teringat. Contoh kawan tu dia ada title dapat hadiah dulu. Title Johan. Kemudian dah tua-tua ni duk teringat lagi, aku dulu lompat jauh juga. Try sekali dalam semayang. Tak lebih 3 kali, baru sekali je. Dia lompat, bong lompat itu. Di sini lompat syuk. Hebat. Orang lain buat payah dia 3 kali. Itu dipanggil lompat tu dibilang keji, batal semayang. Batal semayang lompat itu tak boleh. Tu tak boleh. Budak-budak gitu banyak budak-budak. Budak-budak ni kita pun pernah jadi budak-budak kita pun pernah jadi budak-budak. Tengok budak-budak kat surau Tapi zaman sekarang tak ada mana Dan sebelum COVID ni ada juga tapi jarang lah. Zaman saya tu teruk. Macam-macam aksi Zaman-zaman saya budak tu darjah 2 dan 3 tu. Saya semayang kat Masjid Rahimah dulu tu. Kita nak Korea Masjid Rahimah dekat Gombak. Tepi jalan tu. Sehari bila kawan tu dia lompat macam lompat pocong. Cing. 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 Ada Ni apa dia lompat-lompat gitu. Baik. Kalau kita gerak iaitu langkah kaki tu sebab nak elak sujud atas anak. Sebab ada anak duduk atas jadah tempat nak solat, maka dibolehkanlah ya. Jadi gini. Jadi budak tu depan kita. Contoh gini. Ajar rayu. Jadi budak tu budak kecil. Tapi kita nak langkah boleh. Tapi janganlah lebih 3 kali berturut-turut. Itu cerita dia ajar rayu. Sebab ada kemudaratan tak apa. Bukan sahaja sengaja-sengaja itu kan tadi dah cerita dah. Dia kata apa? Meninggalkan melebihi akal rukun dengan sengaja. Tengok tu. Itu kita pegang tu. Dia kitab Jawi payah tu lah. Payah apa? Kitab Jawi ni dia payah ni dengan sebab dia dah bagi tahu dah kaedah. Tapi kadang-kadang kita kaedah tu kita tak nak faham. Saya pun mengaku sendiri juga. Dulu kita mengaji apa dia. Kita duk tanya Tok Guru macam ni jugalah. Tok Guru kata, kan dah ada, Tok Guru kata, tu dah ada sebut dah kata, jangan lebih 3 sengaja kan. Mu buat sengaja ke tak? Dia tanya gitu. Tok Guru tanya. Tak sengaja Tok Guru. Pas tak sengaja? Sah ke tak sah? Sah Tok Guru.
lepas mu tanya aku buat apa lagi? Tu Tok Guru kata itu Ingat lu Tok Guru. Om Tani lah Mula tanya. Kalau babelah sarah ni otak liar sungguh. Otak liar ni maksudnya dia otak orang cerdik kan. Dia kata. Tapi dia ajar kita cara nak jadi cerdik tu. Tok Guru, saya ni langkah macam ni Tok Guru. Lepas tu dia tanya. Mu langkah sebab apa tu? Dia tanya kita. Mu langkah sebab apa? Sebab ada benda ni. Mu sengaja ke tak? Dia tanya. Tak sengaja Tok Guru. Kita bukan nak tu. Pah? Dia kata, orang tanya kata, Pah? Lepas tu kita tanya, Tok Guru salah. Mu tanya lagi sah ke tak sah lagi? Kan dah tanya tadi dah. Dia nak suruh kita bagi jawapan. Nampak? Dia suruh ajar kita mikir. Jawapan dia sah lah. Sebab kita nak sengaja. Tu maksud dia. Ini masalah pergerakan lah. Ada pun masalah tadi yang cakap aduh tu kita dah maklum dah. Kita dah cakap maklum dah. Benda tu dah lebih dua perkataan yang tidak faham dalam bahasa Arab. Bukan zikir, bukan doa, bukan Quran. Nampak lagi? Dia kaedah dah sediakan dah. Cuma bila kita dah baca bawah, kita ketinggalan. Apa ni? Kita risau. Dia pekah sebab tu lah. Pekah ni payah ni sebab apa? Dia tak macam tauhid. Tauhid dia kena guna akal. Banyak. Pekah ni kita kena pandai buat bandingan. Dia pekah masalah bukan semua masalah ada dalam kitab. Kadang-kadang masalah baru ni kita kena kiaskan. Kena tengok dalam kitab balik pekah. Dan kita kena menggunakan ilmu usul fiqh dengan qawaid fiqh. Dua ni kena ada. Ajarkan zaman. Usul fiqh, qawaid fiqh tak ada dua ni. Payah kita nak hukum. Payah kita nak hukum satu perkara. Payah. Dia pekah ni. Dia tauhid pun payah. Pekah pun payah. Tasawuf dia ringan. Kita dengar dia sedap sayu dia dengar. Orang kita lah tasawuf. Kalau ringan-ringan dia dengar sedap. Dia sayu je dengar. Tapi kalau bab pekah ni, siap. Ustaz, melebihi 3 kali berturut masuk kali yang keempat kan? Maksudnya, ya betul, kali keempat. Melebihi 3 kali berturut masuk kali keempat. Ya betul, tepat sekali. Hajah Zainab. Baik, habis tengok. Tadi ada soalan dia tak baca. Mana tadi ya? Pergerakan berturut-turut yang dibolehkannya 2 kali kan Ustaz. Kalau bergerak 3 kali berturut dah batal kan? Dia kata lebih 3 kali. Lebih 3 kali. Tengok dia kata. Tak kena. 3 kali berturut-turut. Okey ni tengok 1. Okey. Tak kata 3 kali tu macam mana? Ni 2. Tak, ni 2 kali betul-betul tak. Kalau 3 kali, masuk 3 kali batal dah. 1, 2, 3. Masuk 3 tu batal lah. Sama betul-betul 3 kali betul-betul. Kalau kita macam ni 1, 2, lepas tu diam kejap. Lepas tu 3. Tak apa ni. Tak betul-betul. Dia betul-betul ni panggil mualat. Dia terus menerus. Ni. Tu batal tu. Kalau ni 1, 2, lepas tu diam kejap. Lepas tu buat macam ni lagi. Tu contoh lah tu. Dia 3 kali betul-betul batal. Betul. Apa tu ajar Tuan Teja? Betul. Tu dia. Yelah sebab dia berturut-turut. Yang ketiga tu batal lah. Sebab dia berturut-turut. Bukan 4 tak maaf tadi. Tak kena. Saya tak kena. Yang diam tu kadang berapa lama? Subhanallah. Diam tak ada masalah apa. Stop sama balik. Ya betul. Dia jangan 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3. Tu 3 je betul lah. Kalau atau begini. 1, 2. Lepas tu diam kejap. 3. Tak apa. Diam kejap ni macam sekadar subhanallah. Yang 3 itu dalam satu rukun Ustaz. Satu rukun maksudnya. Macam ni lah. Tak kira lah. Kita nak gerak berapa kali pun tak apa dalam semayang. Tapi ada darurah lah. Kalau sahaja tu makruh. Kita bergerak. Contoh. Sekarang macam Allahu Akbar. Tu apa? Kak Inon. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak gaul. Macam ni. Ni gerak ni. Gerak ni anggota besar.
2 dah. Tak apalah. Lepas tu tak balik. 3 kali tu tak apa dah. Tapi tak tutup dah. 1, 2. Tak apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gatal kat sini pula dah. Contoh kan gatal lah. Ni. 1. Ni ke 1 ni. Bukan sekali gerak ni 1 dah. Dia patah balik pergi mari tu. Dia pergi apa? Hulu patah balik. Tu kira 1 je. Ni masalah pergerakan banyak sangat ni orang kita ni tanya ni. Kalau tengah solat sama waktu solat tu bukan garu pada tempat belanan semat 3 kali. Tak bat. Kalau tempat belanan tak apa. Ni saya dekat ni waktu orang kita salah faham. Ini sini 3 kali dah. Tapi tak berturut lah. Ni 3 kali dah. Tu yang mazhab lain tu masalah tu. Kalau mazhab lain tu tak makruh kerana boleh jadi kalau mazhab lain tu dia haruskan pula lah. Tapi ni kita cerita mazhab Syafi'i, jangan kita taklid mazhab lain, tak boleh kita bukan berselenang-lenang, kita nak talfiq. Istilah dalam masalah panggil talfiq. Mempermudahkan dia dalam mazhab, bukan begitu. Nampak Mama Mala? Sini dah garu dah gatal. Sini pula contohlah kalau gatal. Kerana pala pula, dahi pula gatal kat sini contoh. Kalau tangan tu nampak tak? Ni lain ni tangan lain. Nampak tak? Jika dua tangan bergerak serentak boleh kan Ustaz? Kita terlucut. Terlucut kan benda wajib. Takut jadi terlucut kan, jadi terlondeh kan. Jadi dia wajib menutup aurat. Menutup aurat tak apa, kita tarik cepat-cepat, tak apa menutup aurat. 2 1 ni. Ni 1 2 lagi dia berkakan. 2 sekali tu. Lepas tu tarik. Tak apa, tu lucu tak apa, benda wajib. Tak apa benda tu. Ni kita bukan sengaja, benda nak terlondeh. Kan plekat nak terlondeh. Tariklah cepat-cepat. Lainlah kan plekat ni, lepas tu dia pergi betulkan balik. Tu banyak pergerakan dah. Ini kalau terlucu gitu, tarik gitu tak apa. Baik. Buku apa kita ni? 9 suku dah. Tak habis lagi kitab kita ni. Duk tanya banyak sangat. Sikit lagi. Atau lain daripadanya. Atau satu langkah yang keji seperti melompat ia seorang tadi. Kalau melompat, maka batal sembahyang dengan dia. Kalau melompat tu batal sembahyang. Tetapi ingat, dimaafkan dengan perbuatan yang sedikit. Ni nampak tak? Sedikit ni. Ringan. Sedikit tu tulis. Perbuatan yang sedikit ni perbuatan yang ringan. Macam mana? Jikalau banyak sekali pun tak apa. Banyak pun tak apa. Bergerak. Apa dia? Seperti menggerakkan anak jarinya. Ni anak jari nampak ni. Duduk gaul. Banyak. Gatal berdoa. Orang tadi kata. Gatal berdoa ni. Banyak sangat ni. Teruk sangat gatal. Macam ni. Gatal. Gaul. Gaul. Gatal. Sampai berdarah. Contoh. Gaul. Ni. Buat ni. Gaul. Wish. Banyak ustaz dia gerak Ustaz. Tak apa dia kata. Nampak tak dia kata apa? Jikalau banyak sekalipun, berapa ratus pun tak apa. Seperti menggerakkan anak jarinya. Nampak Mama Mala? Dengan membilang tasbih. Atau menggaru-garu dengan anak jarinya. Duk bilang tasbih. Dengan keadaan tiada bergerak tapak tangannya. Ni tapak tangan ni besar ni. Ni macam ni. Ni. Ni besar. Tapak tangan. Jari tak apa. Macam ni. Boleh. Tak masalah 8 kali betul turut batal solat sebab sana tu memang maklum dah. Batal 8 kali tu lebih dah. Tak apa
Kalau tempat yang sama pun tak apa. Kita kata sini je dah. Garu. Garu pula. Garu pula. Garu pula. Tak apa. Dah gatal sangat tak apa. Nak walgona dah gatal sangat. Dia nak garu juga. Bagilah dia garu. Tapi janganlah bertuk-tuk 3 kali. Tu je cerita kita. Anak jari tak apa. Ada memang betul. Kadang kita tak gatal. Tapi tabiat ada. Contoh kita dah terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada je nak garu. Padahal tak gatal mana pun. Kalau saja-saja hukum dia makruh. Maka tak boleh pahala lah. Makruh hukum dia. Habis itu. Kalau benda kecil tiada batal sembahyang dia. Habis. Dan ke-9, jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasanya. Ni InsyaAllah kita sambung minggu depan. Jadi kelas kita ni dah dimaklumkan dalam grup. Masuk bulan puasa 3 kali je pagi. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Ya betul, itu pergerakan kecil. Ya betul, kat ini betul. Itu dimaafkan, tak apa. Baik. Minggu depan kita buat esok kita start tasawuf dah mula start tasawuf pagi esok. Fiqh tetap baca, fiqh terbaca minggu depan. Masuk Ramadan sahaja. Ramadan seminggu 3 kali pengajian kita untuk kelas fardu ain. Kitab Misbah Munir Jumaat, Sabtu fiqh, Ahad tasawuf. Ahad tasawuf Adapun kitab pelita penuntut kita sama lepas raya. Jadual untuk bulan puasa saja. Puasa tak ada buat. Sebab ramai sangat ustaz-ustaz dah buat bab puasa. Kalau saya buat bab puasa, saya kena guna kitab. Takut lama pula lah. Tak apalah, bagi peluang lah ustaz-ustaz lain buat bab puasa. Tapi kalau orang tanya bab puasa, saya jawab insya-Allah. Bukan saya tak mau buat bab puasa. Bagilah peluang ustaz-ustaz lain buat bab puasa pun ada buat juga, boleh ikutlah. Tapi kalau nak tanya soalan bab puasa, tak ada masalah. Saya pun dulu sebelum-sebelum ni memang kalau saya mengajar masjid-masjid, saya akan buat daurah untuk bab puasa. Batal tak batal, maksudnya garu macam mana pun. Tak apalah, kita kaitkan yang ni. Minggu depan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Bab puasa ni ramai orang dah hurai. Bukan tak mau hurai, saya tiap-tiap tahun saya hurai bab puasa. Bab hukum hakam tentang puasa. Banyak saya bagi guna kitab. Tapi bolehlah ikut ustaz-ustaz lain pun ada buat juga. Bukan saya tak mampu, saya kesibukan, kekangan masa. Kita daripada pagi mengajar, lepas tu belajar, malam mengajar. Saya rasa bulan puasa ni makin ada 6 kali kot saya. Sibuk mengajar. Tak apalah, minta maaf, saya bulan Ramadan saya bukan tak mengajar, saya dah mengajar dah, tapi kekangan masa tu sibuk. Bulan puasa saja saya minta maaf. Lepas bulan puasa okey, free. Tak ada masalah apa. Ni saya dah start sibuk dah. Tak maaf banyak tak apa, nanti boleh tanya soalan nak PM saya boleh. Mesej saya cakap ustaz ada masalah nak tanya hukum, tak apa, tak ada masalah. Baik, situ wallahu alam, insya-Allah tersambung esok bab kitab tasawuf, penawar hati. Jadi sekali itu saja, yang baik itu daripada Allah SWT, dalam hal itu tentang Nabi diri saya sendiri. Aku lakukan yang azza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak semua.